Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali dengan Ustazah. Okey, hari ini Ustazah nak ajar pendidikan Islam. Okey, tajuk hari ini Ustazah nak ajar memahami asas beriman kepada Allah. Okey. Kita dalam tajuk rukun iman. Rukun iman ni dalam bidang akidah. Okay? Tajuk kita nak faham apa dia beriman kepada Allah. Okay. Sebelum itu, Ustazah nak tanya rukun iman ada berapa? Sebelum ni Ustazah dah ajar rukun iman ada berapa perkara? Cuba ingat balik rukun iman ada berapa perkara? Okey. Ya, rukun iman ada 6 perkara. Nampak? Ada 6 perkara. Okey, apa perkara rukun iman tu? Jom kita ingat kembali ataupun kita imbas kembali 6 perkara rukun iman. Okey. Rukun iman ada 6 perkara. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, kita tengok yang pertama. Iman kepada Allah. Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Okey, beriman kepada Allah. Ni tulisan dalam tulisan bahasa Arab. Alif, lam, lam, ha. Allah. Okey, beriman kepada Allah. Okey, hari ni kita nak belajar apa itu beriman kepada Allah. Okey, kita nak belajar iman yang pertama, rukun iman yang pertama sahaja hari ini. Nanti saya terangkan apa itu beriman kepada Allah. Okey, yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Okey, yang kedua beriman kepada malaikat. Okey, yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Okey, beriman kepada kitab. Okey. Kitab ni apa? Kitab ni ialah kalau kita kitab Al-Quran. Ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Okay, yang kitab yang terakhir iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua ialah kitab Al-Quran. Okay. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Siapa nama Rasul dan Nabi kita? Nabi yang terakhir, ya, nama Nabi kita ialah nama Nabi Muhammad. Kita kenalah sayang kepada Nabi Muhammad. Okey, yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Okey, beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat ni ialah hari kiamat lah, yang dunia kita akan hancur dan kita akan berkumpul di padang mahsyar. Okey. Beriman kepada hari akhirat. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Okay, beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ni ialah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita kena beriman, kita kena percaya segala yang berlaku di dunia ini, yang terjadi kepada kita semua sudah ditentukan oleh Allah. Okay, seterusnya. Ustazah nak fokus kepada nombor 1 sahaja hari ini, iaitu beriman kepada Allah. Okey, siapa Allah ni? Jom kita belajar. Okey, maksud beriman kepada Allah. Okey, maksud dia, kalau orang tanya apa itu beriman kepada Allah, ini jawapan dia. Yang pertama, yakin dan percaya Allah itu Esa. Okey, Esa itu maksudnya satu. Okay. Yakin dan percaya Allah itu Maha Esa. Allah itu satu. Satu. Tak ada Allah lain, tak ada Tuhan lain kecuali Allah. Allah itu satu. Okay. Okay. Yakin dan percaya Allah tidak beranak dan tidak ada anak. Okay. Kita kena yakin dalam hati kita, kita kena percaya bahawa Allah itu tidak beranak. Tak ada anak. Ni tak ada. Allah tu tak ada anak dan tidak diberanakkan. Okey? Allah ni tak ada ibunya, tak ada ayahnya, tak ada. Tak ada siapa yang lahirkan Allah. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Okey? Allah bukan macam manusia, ada ayah, ada ibu, ada anak. Bukan. Okey? Kita kena yakin yang itu. Okey.
Yang ketiga, yakin dan percaya tiada Tuhan lain selain daripada Allah. Okay? Kena yakin tiada Tuhan lain selain daripada Allah. Okay? Hanya Allah sahaja yang layak disembah. Kalau kamu nampak, kalau ada orang kata, jom kita pergi sembah patung tu. Itu bukan. Itu bukan. Okay? Sebab apa? Sebab tiada Tuhan lain selain daripada Allah. Hanya Allah sahaja Tuhan kita. Tak boleh sembah makhluk lain. Tak boleh sembah benda lain. Okey, faham? Okey, seterusnya. Okey. Allah mencipta semua makhluk di semua alam ini. Okey, Allah dia cipta semua makhluk di alam ini. Okey, apa yang kamu lihat, benda yang hidup di dunia ini, semuanya diciptakan oleh Allah. Okey, faham? Okey. Contohnya bumi ni. Apa segala yang ada dalam isi bumi ini semua dicipta oleh Allah. Okay, boleh ke manusia mencipta bumi ni? Tak boleh kan? Bumi ni besar. Dalam bumi ni ada manusia, ada gunung ganang, ada air, ada darat, ada tanah. Semua itu dicipta oleh Allah. Okay, seterusnya. Jom kita lihat ciptaan Allah. Okay, jom kita lihat ciptaan Allah. Okay, yang pertama, apa ni? Ini pokok. Okay, pokok dicipta oleh Allah. Okay, kita tanam pokok. Kita tanam pokok dekat tanah, tapi siapa yang tumbuhkan pokok itu? Mestilah Allah. Boleh ke manusia dia buat pokok? Dia tanam pokok, lepas tu dia buat dahan pokok ni, lepas tu dia buat daun. Boleh ke? Tak boleh kan? Kalau ada orang yang buat tapi dia itu pokok tipu, pokok daripada kertas, daripada plastik, pokok tu tak hidup. Kalau kita buat macam tu je lah pokok tu. Tapi apa yang Allah cipta pokok ni semakin hari semakin membesar. Okay? Seterusnya, ini boleh tak manusia cipta sungai? Tak boleh kan? Ini Allah yang cipta. Nampak? Allah cipta sungai. Nampak air yang banyak. Tepi-tepi dia ada pokok, ada batu. Ini semua Allah yang cipta. Okay? Seterusnya, ini apa? Laut. Okay, laut. Lautan yang luas. Macam dekat tempat kita, laut Teluk Batik tu kan. Dekat Teluk Batik tu air laut itu dicipta oleh Allah. Boleh ke manusia buat laut? Dia pergi ambil air banyak-banyak, lepas tu dia buat laut. Boleh tak? Tak boleh. Laut ini dicipta oleh Allah. Ya, seterusnya. Ni gambar siapa ni? Seterusnya Allah mencipta manusia. Kita lah. Kita ni manusia lah. Okay, manusia. Allah cipta manusia. Ada tak orang dia boleh cipta manusia? Tak ada satu orang pun di dunia ini yang boleh cipta manusia. Yang boleh kita cipta ialah robot. Robot yang tiada nyawa, yang kena pakai bateri, yang kena charge. Tapi manusia, kalau kita bangun tidur, ada tak orang pergi charge cucuk kita punya badan supaya charge, supaya kita boleh berjalan? Tak ada kan? Itu semua hebatnya ciptaan Allah. Okey, seterusnya matahari. Okey, matahari. Tak ada siapa manusia yang pernah sampai ke matahari. Matahari ni sangatlah panas. Itulah ciptaan Allah. Betapa hebatnya ciptaan Allah. Allah boleh cipta matahari yang panas. Okey. Seterusnya. Ni apa ni? Ini malam, ini siang. Okey. Allah ciptakan malam dan Allah ciptakan siang. Okay, dalam satu hari mesti ada malam, mesti ada siang. Okay. Hebat tak Allah? Hebat kan? Allah Maha berkuasa. Allah Maha hebat. Boleh cipta semua benda yang hidup. Macam manusia boleh juga mencipta, tapi benda yang manusia cipta tu tak boleh hidup. Contohnya, manusia cipta pokok. Pokok bunga, pokok tipu tu. Boleh tak pokok bunga tu hidup, tumbuh bunga sendiri? Tak boleh kan? Manusia yang kena cipta bunga, betul letak,
gamkan dekat dia punya dahan tu, barulah jadi pokok bunga. Okey. Manusia dia terbatas, tapi Allah cipta dia sangat luas. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tengok tanda kebesaran Allah. Apa dia tanda kebesaran Allah? Apa hebatnya Allah itu? Kita boleh lihat pada diri kita sendiri. Okey. Yang pertama, Allah ciptakan manusia, Allah bagi kita mata. Okey, mata ni apa guna dia? Apa fungsi mata? Mata kita digunakan untuk melihat. Okey, seterusnya Allah beri kita tangan. Allah cipta kita tangan. Tangan ini, apa fungsi tangan? Tangan ni untuk memegang. Tangan kita guna untuk pegang. Guna untuk tulis. Okey, seterusnya. Allah cipta kaki kat kita. Allah bagi kita kaki. Kaki ni fungsi untuk apa? Allah bagi supaya kita boleh berjalan. Kita ada kaki, barulah kita boleh jalan kan? Okay, seterusnya, hidung. Allah cipta hidung untuk kita menghidu. Okay, menghidu. Okay. Supaya kita boleh hidu. Bau makanan, bau wangi, bau busuk, semua kita boleh hidu. Okay, seterusnya, yang terakhir, Allah cipta kita telinga. Telinga berfungsi untuk mendengar. Okay. Ada banyak lagi bahagian tubuh badan kita yang ada fungsi yang tersendiri. Contoh mulut. Mulut kita untuk kita cakap. Okey, lagi apa? Lidah. Lidah. Untuk apa? Untuk kita rasa makanan, untuk kita cakap. Okey? Semua itu ada fungsi yang tersendirinya. Okey? Hebat tak Allah? Allah boleh cipta apa yang ada di badan tubuh kita ni, semua ada fungsinya yang tersendiri. Okay, seterusnya. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Okay, macam mana cara kita nak beriman kepada Allah? Kita dah tahu dah Allah Maha Hebat, Allah boleh cipta apa sahaja yang Allah nak cipta. Allah bagi kita mata, muka, hidung, telinga, semua berfungsi. Okay. Macam mana cara kita nak beriman kepada Allah? Allah dah bagi dah kita mata kan, semua telinga, hidung. Macam mana kita nak beriman kepada Allah? Macam mana kita nak beriman? Senang je dengan cara beribadah kepada Allah. Ataupun kita menunaikan solat, kita sembah Allah. Okay, kita sembahyang. Okay, lagi apa? Kita boleh berzikir. Perlu banyakkan berzikir, sebut nama Allah. Okay, lepas daripada solat tu kita berzikirlah. Berzikir, sebut Allah, Allah, Allah. Okay, sebut banyak-banyak kali supaya kita ingat kepada Allah. Okay. Seterusnya, bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yang ketiga, kita mesti memuliakan nama Allah. Kita mesti memuliakan nama Allah. Okay, contoh kalau kita ada nampak dalam satu kertas ada tulis nama Allah, kita perlu simpan kertas itu dengan sebaik-baiknya. Tak boleh kita pijak-pijak. Okay, kita kena muliakan nama Allah. Okay, selain itu, kalau kita ada bawa kertas ataupun buku yang mengandungi nama Allah, kita tidak boleh bawa buku tersebut ke dalam tandas. Kita tak boleh bawa ke tempat yang kotor. Kita kena hormat ataupun muliakan nama Allah. Okey. Ustazah nak tunjuk macam mana cara kita nak tulis ataupun kita nak kenal kalimah Allah. Macam mana kita nak tulis nama Allah. Okey. Jom kita tengok video ini. Okey, cara nak tulis. Hari ni Ustazah nak ajar macam mana kita nak tulis ataupun nak eja nama Allah. Okey, nama Allah ejaan dia ialah Alif, Lam, Ha. Okey, Alif, Lam, Ha. Okey, jadi kita kena sambungkan dia. Okey. Ini cara tulisan yang betul. Alif, Lam, Ha. Okey, kita dah sambungkan.
kalimah Allah alif lam lam ha. Okey. Ini ialah kalimah Allah. Okey, lagi sekali Ustazah tunjuk macam mana nak tulis. Alif lam lam ha. Allah. Okey. Macam inilah cara kita nak tulis nama Allah, iaitu alif lam lam ha. Okey. Okey, seterusnya Ustazah nak ajar zikir yang boleh diamalkan. Okey, zikir ni kita zikir mengingati Allah. Apa yang boleh kita amalkan? Zikir seharian yang kita boleh buat supaya kita ni ingat kepada Allah, supaya kita beriman kepada Allah. Yang pertama, zikir La ilaha illallah. Pernah dengar kan? Senang je kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebut banyak-banyak kali. Okay, maksud la ilaha illallah ini ialah tiada Tuhan selain daripada Allah. Okay, tiada Tuhan selain daripada Allah. Okay, yang kedua, kita boleh berzikir Subhanallah. Subhanallah. Okay, Subhanallah. Okay, sebut banyak-banyak kali. Subhanallah. Okay. Yang terakhir, zikir yang boleh kita gunakan ataupun kita sebut setiap hari ni, sentiasa kita sebut ni. Okay, apa dia? Alhamdulillah. 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 Okay, senang je. Ustazah harap kamu boleh berzikir setiap hari. Zikir 3 ni pun dah cukup dah. Kita berzikir setiap hari. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Okay, hari-hari kita berzikir, sebut nama Allah. Itu tanda kita beriman ataupun kita percaya Allah itu Tuhan kita. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Ustazah harap kamu faham apa maksud beriman kepada Allah, macam mana cara kita nak beriman kepada Allah, dan apakah zikir-zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan harian kita. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.